Baik, dalam segmen Raudah Hati kita akan membawakan satu topik yang telah kita wartakan juga berkenaan dengan hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara. Ya? Betul. Selamat memperingati Isra' dan Mi'raj dan seterusnya segmen Raudah Hati. Dan seperti yang kami berigahkan kepada Auda semua penonton sampai pagi hari ini, kami akan membawakan satu perbincangan topik yang cukup menarik untuk hari ini secara eksklusif sempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj pada hari 27 Rejab 1444 Hijrah bersama dengan 18 hari bulan Februari. Topik yang akan kami bawakan pada bis kita penonton sampai pagi hari ini ialah hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara. Dan alhamdulillah di studio hari ini diserikan lagi dengan kehadiran seorang narasumber yang lapor kami jemput ke studio untuk memeriahkan lagi segmen ini, memeriahkan lagi Rampai Pagi. Dan yang telah kami jemput ke studio ialah Yang Mulia Ustaz Zahirin Zulhilmi Haji Muhammad Kasim, merupakan seorang kaunselor. Apa kata kita terus saja sapa beliau ni, Serena? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat memperingati Isra' dan Mi'raj. Alhamdulillah, nikmat kesempatan untuk kita ini semua. Baik, hari ini akan memperkatakan mengenai dengan hikmah Isra' dan Mi'raj dalam sama menjayakan wawasan negara. Mungkin sebagai mukadimah dulu ni Ustaz, perlu juga kita ni memahami apa yang dimaksudkan dengan hikmah Isra' dan Mi'raj itu. Terima kasih Puan Serina dan juga Tuan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam segmen Raudah Hati. Tajuk kita pada pagi ini adalah hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara. Alhamdulillah, bila disebut tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, Tuan Deni dan Puan Selina, ialah merupakan bulan Rejab ni bulan ke-7 dalam takvim Islam. Dan peristiwa yang penting adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita ni sambut setiap 27 Rejab, insyaAllah sebentar lagi di ICC. Berdasarkan firman Allah SWT, iaitu dalam surah Al-Isra' ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tafsirnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah mukadimah saya. Dan menurut Kamus Dewan juga, hikmah bermaksud kebijaksanaan daripada Allah Ta'ala dan juga rahsia ataupun kelebihan. Itu yang dimaksudkan dengan hikmah menurut Kamus Dewan edisi keempat. Alhamdulillah. Itu sebagai mukadimahnya Ustaz. Kalau tadi boleh balik semula kepada topik hari ini, hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara. Jadi sudah tadi pecahkan dengan penerangan pada Ustaz tadi, telah pun diterangkan pada auda penonton sampai pagi hari ini hikmah mengenai dengan hikmah Isra' dan Mi'raj. Mungkin seterusnya soalan berikutnya Ustaz, kalau boleh diterangkan, apakah sebenarnya kalau tadi bercerita dengan wawasan negara ni Ustaz, apa yang perlu kita ketahui? Wawasan negara. Wawasan negara merupakan adalah hasrat negara kita ni menjelang 2035 untuk menjadi sebuah negara yang maju dengan 3 matlab yang penting. Itu pertama, rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Matlab kedua, rakyat mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Dan ketiga, matlab ketiga, ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Itulah maksud dia wawasan negara. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita ni cuba mengaitkan hikmah Isra' dan Mi'raj itu bersama-sama berganding dengan wawasan negara Brunei Darussalam itu sendiri. Berbalik kepada mukadimah saya, insyaAllah, hikmah Isra' dan Mi'raj ini ada banyak sebenarnya. Fokus saya yang pertama hanya satu saja untuk pada pagi ini, iaitu mengenai ibadat solat. Ibadat solat. Kerana pada salah satu kejadian yang telah pun diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baginda telah melihat segolongan manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri sehingga hancur luluh. Akan tetapi sekejap kemudian kepala itu kembali seperti asalnya. Perbuatan ini dilakukan berulang-ulang kali.
begitulah keadaannya berterusan. Nabi Muhammad SAW telah pun bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah sebagai gambaran golongan umat Tuhan yang suka menunaikan waktu sembahyang sehingga habis waktunya. Dan ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang. Itu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Fokus kita pada pagi ini adalah fokus kepada ibadat sembahyang. Dan apakah kaitannya dengan wawasan negara? Pertama, berkaitan dengan matlab pertama dan kedua. Matlab pertama kedua, rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Cuba bayangkan tuan dan puan, insya-Allah jika rakyat kita ni yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya dan menjaga solat lima waktunya. Insya-Allah kita ni dapat rakyat yang penduduk negara kita ni insya-Allah akan diberkati oleh Allah SWT. Dan ianya juga bertepatan dengan rakyat mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Kerana orang-orang yang menjaga sembahyangnya insya-Allah akan diberikan kecukupan oleh Allah Taala. Dan begitu juga dalam solat juga mengajar erti disiplin, menepati masa, kerja sepasukan itu bila kita berjemaah, dan banyak lagi. Dan ini telah pun perkara yang penting juga, solat dapat menghindari kita ni dari melakukan perkara yang tidak baik. Dalam surah Al-Ankabut, surah ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Inilah bila kita kaitkan apakah hikmah Isra' Mi'raj, itu sembahyang dan dengan matlamat wawasan negara, iaitu rakyat berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Cuba bayangkan jika rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya tapi tidak menunaikan solat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau boleh kita mahu generasi kita yang muda, mereka adalah mempunyai pendidikan tinggi, berkemahiran berjaya, mempunyai kehidupan yang tinggi dan menjaga solat lima waktu tepat, on time, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau kita melihat kepada situasi dan keadaan senarionya di negara kita ni sememangnya di bangunan-bangunan kerajaan, di jabatan-jabatan ni memang ada disediakan ruang suraunya, hatta ada juga di bangunan-bangunan kementerian ada terbangunnya surau kecil bersebelahan dengan bangunan tersebut. Jadi dalam hal ini orang kita ni sudah mudah akses untuk menunaikan solat itu apatah lagi tepat pada waktunya jika tidak ada kendala-kendala lain yang mungkin menyebabkan ia orang terpaksa sedikit menganjakkan waktu itu. Dan dalam hal ini kita ni melihat Juni Ustazah, betapa sebenarnya solat itu menjadi sebagai perisai ataupun benteng kepada individu ataupun karyawan pada satu-satu organisasi itu agar ia dapat memelihara cara kerjanya dan juga integriti dalam bekerjanya. Apa pandangan Ustaz sendiri? Alhamdulillah, terima kasih Puan Serina. Saya bersetuju dengan apa yang Puan Serina nyatakan tadi, kerana dalam perbuatan solat itu sendiri pun ia membentuk kita ni secara tidak langsung. Contohnya kalau kita ingin mengikut imam, imam memulakan dahulu dan pertukaran rukun antara rukun, perbuatan sembahyang kita ni ikut jemaah, secara berjemaah. Dan juga sebelum kita ni memulakan solat, kita perlu ambil wuduk dahulu. Artinya kita perlu bersedia. Sesuatu perkara pun artinya perlu ada perancangan. Jadi bila kita hendak solat, kita berwuduk, artinya kita hendak sembahyang lah tu. Begitulah. Betul. Mengajar kita ini menjadi lebih berdisiplin. Dan penyorang bukan hanya berperancangan tetapi membentuk zahsiah kita itu. Dan kalau kita ni lebih fahami, ia pun membentuk diri seorang itu dalam bidang tugasnya, apapun bentuk bidang kerjanya sebenarnya, untuk majukan organisasinya. Saya merasakan Ustaz betapa pentingnya untuk tadi benar-benar memahami sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj, agar tadi lebih mengapresiasikan. Sebenarnya kalau tadi bercakap mengenai dengan Isra' dan Mi'raj, seperti yang Ustaz kongsikan tadi, adalah satu peristiwa di mana tadi sering mengaitkan dengan di mana difardukan sembahyang lima waktu dan sebagainya.
antaranya. Di antaranya Ustaz. Jadi macam mana untuk tanikan saya ni terfikir tekanan anak buah dan sebagainya. Macam mana cara yang rasa Ustaz lebih berkesan untuk tadi memberitahu, mendidik anak-anak kita ni agar mereka lebih faham sebenarnya, bukan hanya dari segi lisannya saja menyambut hari ini hari cutinya Isra dan Mi'raj, tapi betul-betul faham apa sebenarnya peristiwa penting di sebalik tadi memperingati sejarah Isra dan Mi'raj ini Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Tuan Dini ya. Dalam insya-Allah dalam membawa anak-anak kita ni untuk mengingati peristiwa penting mengenai Isra dan Mi'raj, di mana sembahyang yang pada mulanya 50 waktu dikurangkan menjadi 5 waktu. Inilah yang kita perlu terapkan kepada generasi muda kita, anak-anak kita, anak-anak buah kita. Okay. Kadang-kadang mereka ni perlu kepada praktikal. Salah satu cara mungkin kita ni bawa mereka ke masjid dengan sendirinya. Turun ke masjid, ambil wudu, kita ni sama ambil wudu, kita ajar mereka dan terus sembahyang pada mulanya sembahyang berjemaah lah. Walaupun kadang-kadang dia masih kanak-kanak. Tapi boleh juga saya kongsikan satu doa. Ini merupakan doa dari Nabi Ibrahim, iaitu pada surah Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Surah Ibrahim ayat 40. Kita boleh amalkan kita ni menunaikan solat 5 waktu, kita amalkan doa tersebut insya-Allah. Insya-Allah. Satu caranya. Kalau kita menumpukan juga kepada topik yang dibentangkan hikmah Isra dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara, sebenarnya ianya lebih besar untuk kita perkatakan, kita bincangkan, dan saya percaya cabangnya pun agak banyak juga untuk kita membentuk ummah ataupun karyawan perkhidmatan awam yang benar-benar yang kita ni bukan hanya taat kepada suruhan agama, tetapi juga dalam sama-sama membantu kerajaan kita ni menjayakan wawasan negaraan ya. Kalau dilihat wawasan negaraan ni 2035 itu target kita ni, hala tuju kita ni. Hanya tinggal beberapa tahun saja lagi. 12 tahun. Dalam hal ini Ustaz, saya percaya bukan hanya solat sahaja yang kita ni perlu bentuk dalam diri karyawan, warga perkhidmatan awam atau warga swasta tu. Ada barangkali hal-hal lain yang boleh kita ni bentuk pada diri karyawan atau yang mungkin dimulakan ataupun yang mungkin orang kalau indong anaknya tu yang menyuruh anaknya, mungkin ini boleh dimulakan dari peringkat pemimpin itu sendiri. Bagaimana? Maksudnya mungkin ketua-ketua mungkin jabatan. Ketua-ketua bahagian itu sendiri. Masuk waktu solat sudah katanya disaitah kita di kesana. Mungkin kadang-kadang mengingati dan saling beringat ini dalam cara berkasih sayang satu kan. Macam mana? Alhamdulillah, terima kasih Puan Selina. Itu adalah satu cadangan yang baik gunakan dengan pemimpin. Alhamdulillah, kadang-kadang kita boleh lihat kepada pemimpin yang mempunyai jati diri yang tinggi waktu dia sampai, ada salah satu contoh lah seorang pemimpin yang saya kagumi, bila datang ke pejabat dia tutup pintu tutup. Rupanya dia baca Yasin, surah Yasin, masya-Allah. Amalan. Dia baca surah Yasin. Maaf Tuan. Silakan. Dan selepas itu ada juga yang mengamalkan sembahyang solat duha, masya-Allah. Jadi bila kita nampak pemimpin yang buat begitu, ia menimbulkan motivasi diri untuk kita sendiri melakukan sedemikian. Kita pun turut sama membaca ayat Quran, walaupun tidak banyak, mungkin selembar satu muka permulaan kerja ataupun dan juga mengerjakan sembahyang solat duha juga di pejabat. Alhamdulillah. Jadi macam boleh dianggap kepentingan tadi menjadikan sesuatu sebagai satu norma barangkali seperti macam COVID-19, norma baharu. Kalau tadi menganggap barang itu dan lihat sudah pemimpin ataupun ketua jabatan sudah melakukannya, ini secara langsung mungkin tadi akan terikut juga. Jadi akhirnya dijadikan sebagai satu kebiasaan. Jadi rasanya boleh dikaitkan dengan soalan berikutnya ni Ustaz. Dalam dalam kehidupan kita di masa ini,
pelbagai cabaran, mungkin dari segi cabaran kesuntukan waktu ataupun tekanan di tempat kerja dan sebagainya. Macam mana cara yang terbaik pandangan pada Ustaz sendiri untuk tadi terus konsisten dalam melakukan mendapat ataupun mencapai hikmah Isra' dan Mi'raj ini, Ustaz? Silakan. Terima kasih Tuan Dini, ya. Masya-Allah. InsyaAllah bagi pandangan saya sendiri, kita boleh mulakan dengan diri kita sendirilah. InsyaAllah ta'ala. Kita boleh mulakan hikmah Isra' Mi'raj yang saya nyatakan adalah berfokus kepada sembahyang. Jadi kita fokus kepada sembahyang, kita mulakan dengan diri kita ni, kita perbaiki kualiti sembahyang kita ni. InsyaAllah. Satu hadis Nabi mengatakanlah, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi kita cari para ustaz dan ustazah yang dapat memimpin kita ni bagaimana cara Nabi solat. Satu. Dan kedua, kita mula. Jika sekiranya kita ni malar overtime terlewat, kita qada lah insyaAllah. Dan kita cuba untuk tunaikan secara on time, pada waktunya, dan kita naikkan balik insyaAllah. Dan kita kita tambah lagi, dan mula dengan, kalau sudah semua kita tunaikan, kita cuba untuk pergi ke masjid, sembahyang berjemaah. Kita cuba waktu Isya, waktu kita kurang sibuk, ataupun waktu subuh bila tidak banyak kereta di jalan raya. Dan mungkin pada hujung minggu, mungkin hari Khamis, malam Jumaat, kita bersama-sama dengan keluarga, kita pergi ke masjid bersama-sama isteri dan anak. Kita pergi sembahyang Maghrib dan Isya. Begitulah insya-Allah, secara perlahan. Betul. Jadi dalam hal ini ia bukan hanya menumpukan kepada kemajuan kemaslahatan organisasi. Ia boleh bermula pada diri kita ni dalam institusi keluarga tu. Seperti yang Ustaz nyatakan tu, yang saya boleh fahami, kita ni bina target. Walaupun orang selangkah, tapi apabila menjadi kebiasaan itu, insya-Allah ia merupakan sebahagian hal penting yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan. Mungkin bandara kita ni pun ada khilafnya manusia, memang sering alfa. Orang menunaikan solat pada waktunya tu kadang-kadang tersasar daripada sasaran. Jadi mungkin untuk target seterusnya bersukut kepada kedatangan memperingati Isra' dan Mi'raj pada tahun ini. Okey, untuk 30 hari ke depan mesti on time. Kerana sesuatu yang kalau kita ni dinyatakan tadi Ustazah, mesti kita ni praktikkan bahaya. Mungkin akan lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi satu keutamaan macam tu. Alhamdulillah. Dan selepas satu, kalau barangkali dalam institusi keluarga kita ni, okey, kalau sembahyang Jumaat tu kebiasaan sudah tahu. Indong lelaki sama anak-anak lelaki ni akan ke masjid menunaikan solat sunat Jumaat, solat Jumaat. Tapi mungkin upgrade lagi sikit. Okey, setiap malam Jumaat kita ni ada majlis tahlil apa, tani berjemaah di masjid seluruh anak beranak, istilahnya lah macam tu. Walaupun mungkin tadi boleh bermula sebenarnya pada langkah-langkah kecil. Sebab langkah-langkah kecil akan mencapai satu kejayaan ataupun matlamat yang lebih besar akhirnya. Baiklah, alhamdulillah, banyak sebenarnya soalan yang dapat kami tanyakan, yang ingin kami tanyakan sebenarnya. Tapi di atas keterbatasan waktu di rampai pagi, mungkin kami boleh berikan kesempatan barangkali kepada Ustaz untuk memberikan membuat sedikit kesimpulan barangkali Ustaz mengenai dengan topik perbincangan kita ni hari ini, hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Dini dan Puan Saina. InsyaAllah kesimpulan yang dapat saya itu, insyaAllah saya kongsikan satu doa. Itu surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Mudah-mudahan kita amalkan doa ini, insyaAllah, supaya kita ni sendiri dan anak-anak dan keturunan kita ni terus mengamalkan solat sehinggalah ke akhir hayat. Dan ini juga sebagai menyahut tema Isra' Mi'raj pada tahun ini, iaitu bersabar, berikhtiar, bertawakal, berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih ridha Allah. Dan semoga saya berdoa insya-Allah mudahan juga negara kita ini adalah sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dari surah Sabah ayat 15. Itu sebuah negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Insya-Allah. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan adanya sesi kita ni pada pagi ini dengan turut membentangkan satu tajuk hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara, bukan hanya di Pola Minda kita ni tu sesuatu yang ada hubung kaitnya dengan bidang tugas kita ni, tetapi dalam hal pembentukan institusi keluarga. Kerana setiap kejayaan itu pun memang bermula daripada institusi keluarga. Sesebuah negara
yang maju itu pun bermula daripada tahap pendidikan anak-anak bangsanya. Betul, tepat sekali. Alhamdulillah ada penonton, kami mengharapkan agar perbincangan kita hari ini, segmen wawancara kita hari ini menambah ilmu kita ni hari ini, sama-sama kita ingin menambah ilmu tadi bersama. Sesungguhnya hidup ini memang sentiasa akan terus belajar. Betul. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, daripada kami Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyerikan lagi Rampai Pagi dan sama-samanya orang membuka minda kita ni di awal pagi hari ini bercerita mengenai hikmah Isra' dan Mi'raj dalam menjayakan wawasan negara. Terima kasih kami ucapkan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.